Kita berhadapan dengan misi penting sekarang ni, di mana 3 perlawanan yang akan Sabah FC lalui bakal menentukan atau merubah kedudukan kita, dan adakah Sabah FC akan mengambil peluang tersebut ataupun sekali lagi akan mengulangi kesilapan yang kita lalui pada 3 perlawanan pertama sewaktu pembukaan saingan Liga Super. So itu adalah benda yang kita akan bincangkan di sini, guys. So kita di dalam misi penting untuk mendapatkan 3 mata pertama kita, dan sekali lagi merubah kedudukan kita agar menjadi kedudukan yang lebih baik daripada permulaan saingan Liga Super ni. Assalamualaikum, guys. Selamat datang ke SRTV. Seperti biasa, bagi anda yang belum lagi subscribe SRTV, sila tekan butang subscribe, share kepada rakan-rakan anda, like mana-mana video SRTV, dan berikan sokongan padu anda lah untuk perjalanan SRTV ni dengan menekan butang notification juga agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian video yang seterusnya, kerana kita cuba untuk mendapatkan 10k subscriber di penghujung saingan bola sepak tempatan kita ni. So okay, guys, seperti aku tekan di awal video tadi, kita akan melalui 3 perlawanan yang bagi aku cukup penting, yang aku merasakan kita harus mendapatkan at least 6 mata daripada 3 perlawanan ni, iaitu tidak lama lagi pada 23 November jam 7.30 petang kita akan menentang Pulau Pinang beraksi di Stadium Likas, diikuti PDRM pada 6 Disember, itu perlawanan away, dan seterusnya satu lagi perlawanan home untuk Sabah FC pada 20 Disember, Sabah menentang DPMM. Tapi in between tu, selepas perlawanan menentang Penang tu, ada satu lagi perlawanan penting di mana persaingan Malaysia FA Cup, FA Cup lah, betul, FA Cup Malaysia, kita akan menentang Selangor pada 30 November, di mana pada masa ni agregat adalah 2-2. Tapi itu bukan kita membincangkan lah, just mau kasih throw it inside, mau beritahu kawan apa yang kita lalui sekarang ni. Apa yang aku perhatikan di sini, Penang, PDRM, Brunei, DPMM, aku rasa ini adalah merupakan antara pasukan yang boleh dikatakan juga tergolong di dalam bottom league lah untuk saingan Liga Super ni, di mana PDRM tanggal ke-9, Penang di tanggal ke-10, Sabah sekali lagi, PDRM tanggal ke-9, Penang 10, Brunei 11, Sabah 12, Melaka 13. So kita sekarang kira tercorot lah di saingan Liga Super ni. So aku memerhatikan perlawanan 3 perlawanan yang bakal kita lalui ni, walaupun dari segi prestasi PDRM, Penang dan Brunei ni dapat lebih bagus lah, kerana jika dibandingkan dengan Sabah, mereka telah mencatat 1 kemenangan, manakala Sabah belum lagi dapat mencatatkan sebarang kemenangan lah sepanjang 8 perlawanan yang telah kita lalui. Okey, walaupun kedudukan kita tidak cukup bagus dari segi result, dari segi jumlah gol yang kita lakukan pun, even jumlah gol sendiri pun PDRM, Penang dan Brunei pun tampak ada perbezaan dia lah. Okey, di mana PDRM skor 8 gol, Penang 5, DPMM 6, Sabah 5 gol. Dari segi bolos pun semua pasukan ni pun agak seimbang, di mana Penang 16 bolos, aku ikut urutan lah, Penang 16 bolos, Sabah 18, PDRM 22, DPMM 28. So bila kita perhatikan, empat pasukan yang termasuk Sabah FC mempunyai masalah untuk menjaringkan gol. Tapi dari segi bolos, kita adalah kedua tim terbaik daripada bolos yang kita miliki lah. So again, I look at it dari segi prestasi kita, especially jika kita masukkan saingan Piala FA tu, aku di sini nampak chances tu lah, macam kita mampu untuk bring back something untuk perlawanan ni. Ini pun aku rasa yakin sekali lagi hasil daripada persembahan yang kita lalui, even though kita seri dengan Immigration 2-2, kita menumpaskan Kelantan 3-1, lepas tu kita kalah dengan Selangor 2-1 untuk saingan Liga Super, dan kita kembali sekali lagi ke Likas menentang Selangor, berjaya mengikat Selangor 2-2. The way I look at that match is macam ada perubahan dari segi permainan kita, intensity kita cukup bagus,
mempelbagaikan corak serangan instead of lebih menumpukan kepada permainan long ball. So ianya memberi macam banyak apa orang cakap tu, tekanan untuk pihak lawan lah. Cuma adakah sekarang ni kita mampu untuk mengekalkan tempo perlawanan tersebut, intensity tersebut selepas kembalinya daripada cuti international game ni? Itu yang benda yang aku macam agak spoil lah bagi aku untuk Sabah FC, di mana kita sudah pun kita menuju untuk mendapatkan momentum kita. Unfortunately dikenakan cuti panjang pula hasil daripada perlawanan international lah. So adakah benda itu adakah aku bertanya kepada anda, adakah anda merasakan cuti tersebut telah memutuskan tempo ataupun momentum Sabah FC untuk menuju ke perlawanan seterusnya, di mana sekali lagi menentang Penang, PDRM dan Brunei ini kita akan kembali kepada corak permainan lama kita. Itu yang ada, dia punya dua benda aku perhatikan di sinilah. Tapi aku merasakan pemain-pemain kita, jurulatih kita telah mendapat suntikan tersebut, telah mendapat keyakinan tersebut, dan ianya boleh dibawa ke dalam 3 perlawanan yang akan datang ni lah. Kerana selepas kita melalui 3 perlawanan ni, kita akan kembali untuk menentang beberapa pasukan yang cukup aku rasa sukar. Especially aku melihat di sini Terengganu, Kuala Lumpur dan juga JDT, of course Negeri Sembilan juga Kuching lah. So kenapa aku rasakan agak penting untuk kita at least mendapatkan 6 mata daripada 3 perlawanan ni. Dikenakan lagi dengan aku membuat beberapa pembacaan di sini. The only player kita yang masih lagi injured sekarang ni adalah Gaby. So far status Gaby aku letakkan injured di sini, walaupun aku telah kongsikan video yang mungkin beliau akan tidak bersama Sabah FC, tapi walau macam mana pun tidak ada sebarang confirmation ataupun statement daripada pihak manajemen Sabah FC. Dikenakan lagi daripada video yang terdahulu tu, ada beberapa individu komen lah yang diorang sendiri sudah personally PM Gaby, dan Gaby sendiri telah berespon yang mengatakan beliau masih lagi injured dalam proses pemulihan. Kenapa dan beliau akan ke Brazil? Kenapa beliau ke Brazil? Proses pemulihan tersebut akan dijalankan di situ. So far itu cerita untuk Gaby. Tapi antara satu lagi benda yang interesting di sini ialah kembalinya Darren Lock ke sesi latihan Sabah FC, dan ini boleh memberi satu lagi suntikan terbaru untuk Sabah FC, dan of course juga untuk mengekalkan lagi kualiti pemain di atas padang dan juga pemain rotation untuk Sabah FC. Jadi buat masa ini itu sahaja perkongsian yang boleh aku lakukan kepada anda guys. Dan sekali lagi aku cuma ingin berkongsi dengan anda berapa pentingnya 3 perlawanan menentang Penang, PDRM dan juga Brunei untuk siri perlawanan kempen saingan Liga Super untuk Sabah FC ini. So bagaimana pula pendapat anda untuk nasib Sabah FC 3 perlawanan ini guys? Letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.